Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak cerita tentang pemilihan program pengajian secara ringkas untuk jadikan panduan bagi pelajar, ibu bapa dan juga guru untuk memilih program yang sesuai. Okey, kita sering kadang-kadang sampai bertelingkah tentang program pengajian. Ada yang kata diploma bagus, ada yang kata asasi bagus, matrikulasi lebih baik, STPM murah dan sebagainya. Malah ada yang kata A-level pun bagus. Memang semuanya baik, semuanya bagus. Tetapi yang terbaik untuk setiap pelajar berbeza, bergantung kepada dua faktor berikut. Pertama sekali, bidang pekerjaan yang ingin disertai oleh pelajar setelah bergraduat nanti. Dia nak kerja sebagai apa? Nak jadi jurutera ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi doktor ke, nak jadi usahawan ke dan sebagainya. Itu paling penting sekali sebab setiap bidang ni ada kelayakan diperlukan, sama ada diploma, ijazah dan sebagainya. Okay. Yang kedua, dia bergantung pada pencapaian pelajar. Kalau saya katakan program asasi itu lebih baik berbanding program diploma, kalau pencapaian pelajar di dalam SPM tak melepasi syarat untuk masuk ke program asasi, maka program itu tak bagus. Okey, yang bagus untuk dia pada masa itu mungkin program diploma saja. So, dia bergantung pada pencapaian pelajar. So, inilah dua perkara yang pelajar perlu beri perhatian. Yang paling penting sekali, yang pertama lah, bidang pekerjaan apa yang kita nak ceburi. Saya ambil beberapa contoh, okey, kelayakan dalam bidang pekerjaan. Pertama sekali, dalam bidang-bidang profesional, arkitek, perubatan, doktor dan sebagainya. Kalau arkitek, kena belajar sampai masters. Ada masters baru boleh daftar untuk menduduki peperiksaan profesional untuk dapat gelaran sebagai arkitek. Panjang tempohnya tu, okey. Doktor perubatan tak ada diploma, kena ada ijazah, okey. Bidang perekonomian, bidang kejuruteraan, ukur, pengurusan dan sebagainya, bukan kebanyakan, hampir semuanya memerlukan kelayakan di peringkat ijazah sarjana muda. Okey. Kalau kita nak masuk bidang pendidikan pun kena jelas. Kita nak jadi guru sekolah menengah ke sekolah rendah. Kita nak mengajar mata pelajaran apa dan kita kena dapatkan kelayakan yang sesuai. Contohnya ijazah sarjana muda pendidikan dalam bidang apa? Sains ke, fizik ke, kimia, matematik dan sebagainya. Atau ijazah sarjana muda perguruan. Yang ini dihasilkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia IPG. Okey, untuk menjadi guru di sekolah rendah. Atau boleh juga ambil ijazah sarjana muda dalam bidang-bidang yang berkait dengan mata pelajaran sekolah. Tak bolehlah kita ambil bidang-bidang yang sebarangan, okey. Lepas habis ijazah nanti kita sambung untuk buat diploma pendidikan dan kita pun layak mohon untuk jadi guru, okey. Perlu diingatlah, bidang tu mestilah bidang yang berkait dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, yang seterusnya situ ialah untuk menjadi pendidik atau pensyarah di IPT perlu ada sekurang-kurangnya masters. Lebih baik lagi kalau ada PhD dalam bidang apa yang kita nak mengajar. Kalau kita nak masuk bidang kemahiran, diploma atau sijil sebenarnya sudah memadai. Ada diploma penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi, ada diploma dan sijil kulineri untuk jadi tukang masak, untuk jadi chef dan sebagainya. Itu pun sebenarnya sudah memadai. Okey, kalau kita sijil tu kita belajar 2 tahun, setahun setengah, mungkin tak banyak kita belajar, tapi kalau kita belajar sampai diploma, mungkin lebih banyak lagi kita belajar. Okey, dan kita bezakan, sijil tu lebih kepada operasi, buat kerja. Diploma ni operasi tapi dia pergi sikit kepada pengurusan. Okey, supervision, penyeliaan. Dan kalau ada ijazah tu, dia dah masuk ke aspek pengurusan. Nak jadi manager, nak jadi bos, memanglah nak kena ada ijazah. Antara kesilapan yang kebanyakan pelajar lakukan ialah pertama sekali, memilih disebabkan kos pengajian yang rendah. Nak cari yang murah je, nak cari yang percuma je kalau boleh. Berhati-hati tau. Kalau kita ambil yang percuma, yang murah tu, kalau kita tak minat, susah nanti. Kita mungkin tak boleh fokus belajar dan kita dapat kelayakan pun kita mungkin susah nak dapat kerja. Ada juga yang pilih berdasarkan senang susah, mudah nak lulus, okey, nak belajar senang nak lulus. Tapi kena tengoklah bidangnya. Ada pelajar memilih untuk sambung melalui program diploma, tapi ditanya balik, cik, daripada diploma ni boleh tak kita sambung ijazah perubatan? Bukan tak boleh, tetapi laluan dia agak sukar berbanding dengan mereka yang ambil asasi matrikulasi. So, kena tengok. Nak senang tapi bukan senang kemudian. Yang ketiga, tempoh masa. Pendek, cepat. Oh, kalau nak kira pendek, masuk STPM dah cepat. 1 tahun setengah dah habis STPM. Kalau buat diploma dah jadi 2 tahun setengah atau 3 tahun. Tetapi hasil di hujung tu berbeza. Kita lulus SPM dengan result cemerlang macam mana sekalipun,
adalah satu tiket untuk kita sambung ijazah. Tapi kalau kita lulus diploma, kita dah ada tiket untuk mohon kerja. Bukan bermakna dengan STPM tak boleh mohon kerja. Boleh. Tetapi bagi majikan, keutamaan mereka biasanya adalah untuk lepasan diploma. Contoh, ada seorang lepasan STPM, seorang lepasan diploma, katakanlah perakaunan. Kita tanya dia dalam temuduga, awak boleh buat tak satu set, full set account? Pelajar diploma garanti dah boleh buat. Tapi pelajar STPM, dia mungkin jawab, oh saya tak belajar akaun di peringkat STPM, saya ambil ekonomi. Tapi saya tahulah belajar akaun masa SPM dulu. Agak-agak mana yang majikan nak pilih. So itu benda yang berbeza. Bukan nak kata STPM tak bagus, tapi kalau dia nak masuk ijazah, nak guna STPM, go ahead, masuk. Okay? Ada juga yang pilih hanya sebab institusi yang terkenal. Oh, saya nak masuk belajar di universiti ni. Nanti orang akan tahu saya belajar di universiti yang terkemuka di Malaysia. Tapi dia dapat apa? Dia belajar bidang apa? Yang tu yang kita kena pertimbangkan. Dan ada juga yang pilih nak masuk IPT sebab dekat dengan rumah dia. Oh, tak nak pergi jauh lah. Saya nak belajar kat universiti dekat dengan rumah saya saja. Bukan mudah tau nak dapat macam tu. Contoh, kita mohon nak sambung belajar ke ITM, ke UiTM atau ke Politeknik. Kita hanya pilih UiTM saja dan UiTM akan tentukan kita dapat belajar di UiTM mana. Yang ada program yang kita mohon tu. Tak semesti kita dapat program pengajian di UiTM dekat dengan rumah kita. So, jangan terlalu pentingkan sangat tentang keselesaan tempat, kepopularitiran tempat dan sebagainya. Dan last sekali, yang paling kita risau sebab ikut kawan. Baru 2 hari lepas ada seorang pelajar, result dia SPM bagus, ikut kawan buat diploma. Bila dah kerja diploma, bila dah intern semester akhir, baru dia sedar rupanya, dengan diploma ni saya kena sambung ijazah jugalah. Barulah rasa menyesal buat diploma dulu. Kalau tahu aku masuk asasi, masuk matrik, buat ijazah. Tapi dah terlewat lah kan. So tak apalah, habiskan diploma dulu dan kita sambung ijazah kemudian. Tapi kita kena berhati-hati nak ikut kawan. Sebab kawan dia mungkin ada cita-cita dia sendiri. Matlamat dia yang jelas. Kita kalau ikut kawan, matlamat kita kawan lah. So kita tak tahu. Dia mungkin tak kongsikan matlamat dia dengan kita secara detail. Jadi kita terikut-ikut tanpa sebab yang munasabah. Okay? So buat pilihan yang tepat berdasarkan kepada bidang sebagaimana yang saya sebut hari tu. Okay? Bidang tu sangat penting. Okay? Bidang tu sangat penting untuk menentukan banyak perkara. Program pengajian, isu pengajian dan sebagainya. Itu saja kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.